Baik saudara, 2,000 pelajar institusi pengajian tinggi IPT bakal terima manfaat daripada peruntukan 3.6 juta ringgit untuk bantuan sara hidup. Lanjut mengenainya langsung bersama rakan penyampai Azlina Kamarudin di Negeri Sembilan. Silakan Azlina. Ya, itu sasaran diletakkan kerajaan negeri tahun ini. Daripada angka tersebut, 1,007 pelajar IPT telah menerima bantuan sara hidup BSH setakat Mac lepas. Permohonan BSH masih dibuka dan ia boleh dibuat menerusi Yayasan Negeri Sembilan. Kerajaan negeri melalui Yayasan Negeri Sembilan telah menyalurkan sumbangan RM150 kepada setiap pelajar universiti yang layak. Mereka yang di bawah B40 dalam golongan B40, mereka boleh mohon dan kita bantu mereka untuk mereka mendapat sara hidup di universiti. Top up sedikit dalam RM150 sebulan selama 12 bulan. Kalau kita total seorang akan dapat RM1,800. Dan ini hari ini kita tambah dan saya yakin jumlah ini akan terus bertambah daripada masa ke semasa. Beliau ditemui pada majlis bertemu Warih Iftar Jama'i bersama Menteri Besar Negeri Sembilan di Seremban. Selain peruntukan di bawah BSH, pelajar juga menzahirkan penghargaan atas usaha kerajaan negeri dalam menjaga kebajikan dan pembangunan mahasiswa. Jadi saya ucapkan terima kasih dan bersyukur kepada pucuk pimpinan terutamanya Yang Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan atas peluang kesempatan dapat hadir bersama dengan orang kata mahu mesra bersama pimpinan mahasiswa anak Negeri Sembilan dan sekaligus orang kata menjadikan mahasiswa dan anak kerajaan negeri ini rapat dan mudah untuk kita sama-sama check and balance, bantu orang kata apa yang betul, apa yang salah, apa yang boleh dicadangkan untuk penambahbaikan kepimpinan di Negeri Sembilan sendiri. Perkara ni dapat membantu pelajar dari sudut kewangan lah sebenarnya. Sebab kita tahu sekarang ni yuran universiti makin tinggi, harga makanan dan sebagainya. Perkara ni secara tak langsung dapat membantu pelajar untuk lebih fokus kepada pelajaran dengan guna bantuan-bantuan ni lah. Selain daripada bantuan-bantuan lain daripada ibu bapa, bantuan-bantuan JPA dan sebagainya lah. Harapan saya selaku mahasiswa adalah supaya golongan-golongan belia pada zaman kini lebih bergiat aktif kepada program seperti komuniti dan sebagainya supaya kita sentiasa melahirkan seorang pemimpin yang berdedikasi dan berintegriti pada masa yang akan datang demi masa depan negara kita. Menjelang Aidilfitri, 110 anak yatim dan anak asnaf di Dun Johor dibawa membeli baju raya menerusi program baju raya di Johor. Program anjuran kali kelima itu melibatkan peruntukan RM200 untuk setiap seorang. Kita melihat kegembiraan anak-anak itu untuk menyambut Hari Raya dalam situasi yang orang kata tu dengan kenaikan harga barang dan sebagainya. Kami dapat membantu mereka untuk meringankan beban keluarga anak-anak asnaf supaya mereka dapat meraihkan Hari Raya ini dengan perasaan yang lebih riang. Beliau ditemui semasa meninjau pembelian baju raya anak-anak asnaf dan yatim di sebuah pasar raya di Tampin. Majlis Agama Islam Negeri Sembilan menerima zakat perniagaan berjumlah RM300,000 dari sebuah fasiliti kesihatan swasta. Penyerahan zakat itu disempurnakan dalam Majlis Iftar Ramadan yang berlangsung di Seremban. Sementara itu, semua sektor korporat diseru menunaikan zakat perniagaan bagi membantu golongan memerlukan. Ya betul. Ini pun salah satu kita punya aktiviti tahunan CSR. CSR kami di antara salah satu CSR kami lah. Kali ini kami memilih daripada anak yatim dari Pertubuhan Anak Yatim Darul Aminan. Bagi kami ialah tanggungjawab korporat kami untuk kami berharap dengan zakat ini dapat kutipan zakat ini dapat disalurkan kepada mereka yang memerlukan. Setuju, memang setiap sektor korporat saya rasa mereka dah memahami tanggungjawab ni. Dari keuntungan kita yang kita buat tu ada portion untuk golongan yang yang tak bernasib baik. Turut diraikan dalam majlis tersebut 30 anak yatim.
Sekian laporan dari Negeri Sembilan. Kembali ke Angkasa Puri, Kota Media. Baik, terima kasih Azlina langsung dari Negeri Sembilan. Baik saudara, seorang pengawal keselamatan berdepan 3 tuduhan amang seksual terhadap anak perempuannya antara April tahun lalu hingga bulan lepas. Tertuduh berusia 58 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Abu Bakar Manat. Mengikut pertuduhan, perbuatan dilakukan di 2 alamat berasingan di Jalan Arab Muar dan sekitar tempat letak motosikal kediaman berkenaan. Pendakwaan terhadap bapa kepada 3 anak itu dibuat mengikut Seksyen 16 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Daniel Munir manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Tiada jaminan dibenarkan dan sebutan semula kes pada 6 Mei. Di Johor pula, seorang pemungut barangan terpakai didakwa kerana memberi suapan RM500 kepada seorang pembantu penguat kuasa Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP Jun tahun lalu. Bagaimanapun, tertuduh Lee Swee Huat, 55 tahun, mengaku tidak bersalah. Mengikut pertuduhan, dia didakwa melakukan perbuatan itu di Taman Damai Jaya Johor Bahru. Rasuah diberi sebagai dorongan untuk tidak mengambil tindakan undang-undang kepada syarikat Swee Huat Enterprise kerana meletakkan barangan lusuh di tempat awam tanpa kebenaran MBIP. Kes akan disebut semula 5 Mei nanti mengikut Seksyen 17(B) Akta SPRM 2009. Beberapa hari lagi menjelang Aidilfitri, pastinya persiapan menyambut Lebaran semakin rancak. Di samping menyediakan hidangan-hidangan utama, penampilan diri iaitu rambut antara menjadi keutamaan. Bagi memenuhi keperluan orang ramai, giat mara rasah tawar, perkhidmatan menggunting dan dandanan rambut menggunakan khidmat pelatih mereka. Laporan wartawan Hana Adlin Nasution Ahmad. Busana Hari Raya, rambut juga menjadi salah satu keutamaan untuk memastikan anda tampil bergaya, segak dan menawan pada Hari Raya. Dah buat rambut ke? Salon seni reka gaya rambut Giat Mara Rasa menjadi pilihan pelanggan terutamanya daripada golongan muda dan kurang berkemampuan kerana harga yang murah yang ditawarkan. Setiap pelanggan akan dikenakan bayaran sekurang-kurangnya RM15 mengikut gaya potongan dan dandanan rambut. Macam biasalah kat salon ni bonding, kita ada keratin, kita ada cutting, colouring, okey. Macam yang nampak kat belakang ni diorang memang tengah belajar buat hands on lah, belajar buat rambut. So kat sini sekarang diorang pun tengah buat rambut raya lah. Tengah terima customer lah sebab dah nak raya kan. Salon dibuka setiap Isnin hingga Jumaat bermula 9 pagi hingga 4 petang. Amahnya saya buat potong rambut, saya buat keratin dan saya buat rebonding dan colouring. Saya lebih more kepada treatment. Kalau potong rambut tu muslimah lah yang saya mahir kat sini. Raya ni alhamdulillah ada tempahan daripada kawan-kawan dan orang luar. Saya buat rumah ke rumah. Harga tu bawah market daripada pasaran.